Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali saya menayangkan video dialog atau debat dari Ustadz Salman Ali dan kembali juga melawan duo Aswaja. Kali ini sobat-sobat, permasalahan yang menjadi topik debat adalah masalah bid'ah. Dan video ini juga sekaligus membuktikan bahwa tuduhan Wahabi kerap membid'ahkan ternyata ini tidak terbukti. Ternyata masalah bid'ah ada di setiap mazhab. Dan juga Ustadz Salman Ali membuat duo Aswaja KW ini berbeda pendapat mengenai amalan yang dianggap bid'ah. Nah, sobat-sobat, kita simak saja. Perbahasan tentang bid'ah. Bid'ah ini satu perkara yang saya expect akan disebut, akan dibincangkan, tapi tak dibincangkan. Mungkin mereka matang juga berbanding terdahulu. Dalam perbincangan Ustaz Engku selalu sebut, nak kata sunnah tak apa, tak mau buat tak apa. Tak, bukan setakat itu. Pandangan ahli sunnah wal jamaah, semua mazhab kata nak kata sunnah boleh, nak kata bid'ah pun boleh. Banyak amalan yang para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeza pandangan antara sunnah ataupun bid'ah. Yang kata tak boleh kata bid'ah ni seorang ni ya, Mahathir Jol. Dia seorang yang kata, jangan kata bid'ah. Sedangkan lihat ucapan-ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah, even dalam mazhab yang sama sekalipun. Al-Imam Nawawi kata, sapu tengkuk. Ya, Al-Ghazali kata okey, tapi pada aku itu bid'ah. Biasa. Ringkasnya, pandangan Aswaja tentang masalah bid'ah bercanggah dengan ijma'. Buktikan saya salah. Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ijma'. Sebagaimana Wahabi pun buat juga. Bid'ah berlaku pada masalah khilafiyah. Itu yang disebutkan oleh Izz bin Abdul Salam bila dia bahagikan bid'ah kepada 5, dan disebutkan dengan jelas ada bid'ah yang para ulama berbeza pandangan. Ada yang kata sunnah, ada yang kata bid'ah. Aliran baru ni yang datang kata tak boleh kata bid'ah. Kata sunnah tak mau buat, tak payah buat, tapi jangan kata bid'ah. Ini tidak ada asasnya dan ini ciptaan baru yang bercanggah dengan ijma'. Kalau tuan-tuan lihat buku-buku mazhab, sebab saya kena bangkitkan isu ni juga. Sebab kebanyakan sirah fatwa menyebutkan Wahabi mudah membid'ahkan. Sebenarnya bukan Wahabi mudah membid'ahkan. Semua mazhab fiqh membid'ahkan mazhab lain. Mazhab Maliki lagi banyak perkara yang mereka bid'ahkan. Sujud kepada Hajarul Aswad, Imam Malik kata makruh. Peluk bila balik daripada musafir, Imam Malik kata makruh. Khususkan setiap hari Khamis untuk baca Al-Quran, Imam Malik kata makruh. Berkumpul selain di Arafah, di masjid pada hari Arafah untuk baca doa, Imam Malik kata makruh. Dalam mazhab Hanafi, zikir dengan suara kuat-kuat, takbir dengan suara kuat-kuat, dikatakan makruh. Sapu kepala dengan air baru selepas wuduk. Tuan-tuan lihat betapa kecilnya isu ni. Pada kita kecil je. Tapi kerana mazhab itu berpegang bahawa hadis yang sahih daripada tangan, lepas sapu tangan, lebihan air tu sapu kepala, dia kata kalau sapu kepala dengan air yang baru, itu adalah bid'ah. Baca Quran salah ke? Tak salah. Mana salah baca Quran? Tawaf baca Quran salah ke? Tak salah. Baca Quran dengan cakap, mana lebih teruk? Mestilah cakap kurang sikit nilai pada baca Quran. Kata Imam Malik, kalau bercakap sedikit ketika tawaf tak apa, tapi kalau baca Quran aku makruhkan. Ini biasa. Apabila sesuatu ibadat tidak ada asas di dalam sunnah, diangkat sehingga orang menganggap itu sunnah, para ulama menggunakan istilah bid'ah. Sama ada makruh ataupun haram. Sujud saja-saja, tanpa, bukan sujud syukur, sujud saja-saja. Al-Imam Nawawi katakan haram dalam sebahagian riwayat. Dan dia katakan bid'ah. Jadi berkaitan dengan bid'ah, walaupun tidak dibawa, ini salah satu
kritikan yang selalu diberikan kepada Wahabi, dan saya jawab bahawa kritikan ini tidak berasas kerana bid'ah adalah perkara biasa. Antara sunnah dan bid'ah digunakan dalam semua mazhab. Hidup secara harmoni. Siapa anggap sunnah dia buatlah. Siapa anggap bid'ah dia tak payah buat dan dia pegang dengan pandangan bid'ah. Bid'ah makruhah. Apakah dia termasuk dalam hasanah ataupun dalalah yang para ulama hukumkan dia sebagai makruh? Bid'ah karahah sayyi'ah. Sayyi'ah. Okey. Terus. Tidak boleh mengatakan bid'ah, dalalah, haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarang ataupun mengharamkannya. Adakah Ustaz Engku bersetuju dengan kenyataan ni? Sebut ARG lah sebab kami fleksibel. Bersetuju atau tidak dengan kenyataan ini? Tidak boleh mengatakan bid'ah, dalalah, haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarangnya. Bid'ah. Okay. Menuduh bid'ah dolalah kepada benda-benda yang dikhilafkan ulama. Ini kaidah ulama bahwa la tabdi'a fil masail al-ikhtilafiyah. Saya tak tanya masalah boleh atau tidak. Tidak boleh kalau masalah itu adalah masalah khilafiyah. Tidak boleh menghukum bid'ah pada masalah khilafiyah. Bagus. Ini kenyataan Izz bin Abdul Salam. Wa qad yukhtalaf fi ba'd dhalika fayaj'aluhu ba'd al-ulama' min al-bid'il makruhah wa yaj'aluhu al-akharun min as-sunanil maf'ulah ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam fama ba'dahu wa dhalika kal isti'adzah wa salah wal basmalah. Soalan saya, apakah Izzuddin telah salah katakan bahawa bid'ah telah disebutkan pada perkara-perkara begini? Menuduh bid'ah itu tabdi. Menyebut amalan itu bid'ah itu lain. Lain mesti dipahami. Ketika ulama jangan main perkataan. Saya cerita tentang amalan. Saya cerita tentang amalan. Jangan tukar. Betul. Gini, Ustaz. Misalkan ada ulama yang mengatakan bahwa kunut ini bid'ah. Saya patah balik kepada soalan ini. Nak bagi faham betul supaya kita di atas sofa yang sama. Menuduh amalan yang ada khilaf padanya sebagai bid'ah boleh atau tidak? Saya jawab. Amalan itu boleh berbeza pendapat antara satu ulama dan ulama lain. Ulama lain boleh mengatakan hadhi bid'ah. Saya faham. Tapi masalah menuduh bid'ah itu lain, Ustaz. Saya faham. La tabdi'a fil masail al-ikhtilafiyah. Ustaz, lawyer boleh ajar kot untuk ikut undang-undang. Saya tanya, jangan potong. Hormat undang-undang. Baik, ini bercanggah dengan kenyataan yang disebut oleh Ustaz Engku dalam kuliahnya, selalu disebut bagi siapa yang nak baca kunut subuh, anggap sunnah, boleh baca. Tapi siapa tak nak baca, tak payah baca. Tapi jangan kita bid'ah. Nafikanlah kalau nak, kita boleh jumpa. So ini ada dua contradict point di antara dua panel di sana. Soalan seterusnya. Ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 di bulan Ramadan? Ada atau tidak larangan? Tolong dulang, Ustaz. Ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 Ramadan? Takhsis dengan keyakinan itu sunnah tidak boleh. Makruh, paling tak makruh. Takhsis dengan keyakinan minas sunnah. Mungkin tapi kalau tanpa ada keyakinan minas sunnah. Saya tak tanya boleh atau tidak. Saya tanya ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan. Kalau dalil khusus ya tidak ada. Tapi kalau dalil umum melarang kita mengada-adakan sesuatu yang bercanggah dengan agama, ia ada. Jadi boleh, soalan seterusnya, bolehlah kita membid'ahkan amalan ini? Macam yang saya terangkan lah, kalau dengan diat ini memang itu khusus. Sebab saya lihat beza antara mengkhususkan dan membiasakan diri. Contohnya baca Yasin malam Jumaat. Kita kata, sedar membiasakan diri. Ini bukan membiasakan diri, menjadikan dia budaya menghidupkan amalan sebegini. Begini. Kan berbeza, mengkhususkan dengan menghidupkan tak sama. Soalan saya sekarang, adakah boleh bid'ahkan ataupun tidak dalam kes begini? Boleh dalam konteks yang kita sebutkan tadi. Artinya kita tak beza pandangan dalam banyak perkara. Kita sama bersetuju bahawa dalam perkara khilafiyah, siapa nak bid'ahkan boleh bid'ahkan, ahlan wa sahlan. Siapa tak nak bid'ahkan, tak payah bid'ahkan, ahlan wa sahlan. Kita setuju dalam perkara itu. Selama ni kita bertahun-tahun mendengar orang kata Wahabi mudah bid'ahkan orang, Wahabi mudah bid'ahkan orang. Yang tak kena Wahabi pun kepala kena hempuk Wahabi sekali. Akhirnya hari ni pengakuan ni alhamdulillah jujur, dan ni yang kita nak. Siapa nak kata bid'ah, terpulang. Siapa nak kata sunnah, terpulang. Nah, jadi jelas sobat-sobat ya bahwa tuduhan Wahabi ya kerap membid'ahkan terbantahkan. Karena masalah bid'ah sudah dibicarakan sejak lama dan ada di setiap mazhab. Dan lucu sekali kan sobat-sobat,
ya, dua aswaja itu mengatakan, ya, mengatakan bid'ah boleh, tapi menuduh bid'ah tidak boleh. Ini kan kalimat yang aneh, sobat-sobat. Ya. Kalimat yang seolah-olah kontradiktif, akan tetapi sebenarnya sama saja. Ya. Kemudian ada kata-kata menghidupkan dengan membiasakan itu berbeda. Padahal ini juga maknanya sama. Di mana berbedanya? Menghidupkan ya berarti dia melakukan amalan tersebut secara rutin, secara terus-menerus. Begitu juga dengan membiasakan. Kan sama. Nah, jadi sobat-sobat, ini sebagai bukti juga bahwa aswaja KW sebenarnya juga bingung, ya, dalam memahami sebuah amalan bid'ah atau bukan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.